Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di dalam Jom Belajar Sains bersama saya, Cikgu Salbiah. Baiklah, hari ini kita akan teruskan pelajaran kita bagi Sains tahun 2. Jadi sebelum kita mulakan belajar, marilah kita sama-sama membaca doa dahulu sebelum kita belajar supaya apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat keberkatan dan lebih mudah untuk difahami. Okay, baca doa ya. Okay, baiklah, cikgu teruskan. Jadi semua murid cikgu harap telah bersedia dengan buku teks, buku aktiviti, buku tulis dan juga alat tulis masing-masing. Macam itulah, bersemangat. Okay, baiklah. Jadi tajuk kita pada hari ini masih lagi di bawah tema Inquiry Science. Kemahiran proses sains dan pengkhususan kita adalah berkomunikasi. Pernah dengar ke perkataan berkomunikasi? Perkataan ini jarang kita dengari. Lagi-lagilah bagi murid-murid tahun 1, tahun 2 dan sebagainya. Sebab perkataan ini biasanya digunakan di peringkat lebih tinggi ataupun pada tahap 2. Tetapi untuk tajuk ini kita dah mula nak berkenalan. Okey, jadi kita akan teruskan ya. Okey, objektif. Tujuan kita belajar berkomunikasi hari ini adalah supaya di akhir pengajaran murid dapat menyatakan maklumat bagi kemahiran berkomunikasi dengan betul. Baiklah, cikgu sambung lagi. Perkataan berkomunikasi. Berkomunikasi ialah sama ada perbuatan kita mencatat ataupun membacakan maklumat adalah antara bentuk kemahiran kita berkomunikasi. Sebenarnya, berkomunikasi ini adalah bertujuan untuk kita menyampaikan maklumat ataupun kita mendapat maklumat daripada apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Itu yang dikatakan berkomunikasi. Ada perhubungan antara dua hala, iaitu untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Boleh ikut lagi ya? Okey, baiklah. Seterusnya, cikgu berikan contoh. Kedua-dua gambar yang cikgu berikan, iaitu yang pertama gambar, yang kedua dalam bentuk carta. Kita pergi yang pertama dahulu, gambar. Apabila kita melihat sesuatu gambar, tentulah kepala kita, fikiran kita, otak kita boleh berfikir sesuatu. Iaitu apabila melihat gambar, kita boleh menyatakan apa yang kita lihat. Jadi sebagai contoh, kamu boleh buat ayat apabila melihat gambar di dalam itu, gambar ikan, kamu pun berkata, ikan itu ekornya berwarna coklat. Bermaksudnya gambar itu telah memberi maklumat kepada kamu. Sekiranya gambar ikan tiada, boleh ke kita nak buat ayat berkenaan dengan ikan yang ekornya berwarna coklat? Tentu tak boleh kan? Jadi, apabila ada gambar, kita mendapat maklumat, sesuatu maklumat. Jadi, daripada gambar itu boleh memberikan maklumat, bermaksud berkomunikasi boleh menggunakan gambar. Itu kalau menggunakan gambar. Yang kedua, menggunakan carta. Pernah kan kamu lihat dalam kelas, carta organisasi kelas. Di atas ada guru, ketua kelas, penolong ketua kelas. Apabila kita melihat carta ini, kita akan dapat tahu bahawa guru kelas kita namanya siapa. Ketua kelas kita namanya siapa. Penolong kelas kita namanya siapa. Dari mana kita tahu tu? Ya, daripada kita melihat carta. Jadi carta boleh kita gunakan sebagai alat untuk kita dapatkan maklumat. Jadi sekarang kita dah ada dua contoh bagaimana untuk kita dapatkan maklumat secara berkomunikasi. Sekarang kita pergi lihat yang ketiga. Contoh seterusnya, kita juga boleh dapatkan maklumat daripada graf. Yang keempat, kita boleh dapatkan maklumat daripada model. Kita lihat graf dahulu. Graf ni peringkat tinggi sikitlah, carta palang ataupun nama dia yang kedua. Bila kita tengok graf ini, kita dapati murid lelaki lebih ramai daripada murid perempuan.
Macam mana awak tahu murid lelaki lebih ramai? Adakah awak melihat gambar? Adakah awak melihat carta? Tidak kan? Kamu melihat graf. Jadi daripada graf, dia boleh menyampaikan maklumat pada kita. Ada yang keempat, penggunaan model. Model tu adalah contoh benda sebenar. Tapi bukan sebenar. Dia adalah contoh. Jadi macam model haiwan, patung-patung. Daripada patung-patung atau model-model, kita pun boleh dapatkan maklumat. Sebagai contoh, model singa ini. Apa maklumat yang awak dapat bila tengok model singa ni? Kita dapat tahu, kita dapat fikir, kita dapat ingat bahawa singa kakinya 4, mempunyai ekor. Mana kita tahu maklumat tu? Tentulah daripada penggunaan model. Jadi, ada 4 perkara yang kita boleh dapatkan maklumat, iaitu yang pertama dalam bentuk gambar, carta, graf dan juga model. Okey, boleh cikgu teruskan ya? Okey, seterusnya. Kita lihat jadual tugas. Jadual bertugas ni biasanya ada dalam kelas. Cikgu akan buat jadual ni supaya murid-murid dapat tahu apa tugas dia untuk membersihkan kelas. Jadi daripada jadual bertugas ini, kita dapat tak sesuatu maklumat? Tentu dapat. Kita tahu pada hari Isnin, siapakah yang membersih tingkap? Siapa? Betul, Rizal. Kemudian pada hari Selasa, siapakah yang bertugas memadam papan putih? Cuba tengok. Pandai awak. Kukan kan? Jadi macam mana kita tahu kukan? Kita dengan cara melihat jadual. Jadi jadual ini dapat menyampaikan maklumat kepada kita. Itu yang dinamakan kemahiran berkomunikasi. Menyampaikan maklumat. Okey, baiklah cikgu ada soalan. Yang pertama, siapakah yang ditugaskan untuk menyapu pada hari Rabu dan Khamis? Cuba kamu lihat. Alamak, jadual tu cikgu terpadam pula hari Rabu. Tengok ya, hari Isnin, Selasa, ala putih kat situ, ada situlah Rabunya. Cuba lihat siapa yang bertugas menyapu. Betul. Hairun dan Yana. Macam mana kamu tahu Hairun dan Yana? Kamu tengok pada apa? Tengok pada jadual. Dapat tak sesuatu maklumat? Kalau dapat, angguk. Bagus anak murid cikgu. Kita pergi soalan kedua. Berapakah bilangan murid yang ditugaskan untuk menyusun meja dalam seminggu? Macam mana kita nak tahu maklumat ni? Betul. Kita tengok jadual itu, kita kira lah. Cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Pandai pun kira. Dan yang ketiga. Siapakah yang bertugas sebanyak 2 kali dalam seminggu? Cuba tengok. Siapa nama dia ada 2 kali seminggu? Cari. Siapa dia ya? Siapanya? Jumpa tak? Jumpa tak ni? Cuba tengok betul-betul. Mana yang namanya ada 2 kali? Maksudnya dia kena bertugas 2 hari. Jumpa tak? Tak apa. Kalau tak jumpa, lepas ni kita tengok semula. Okey. Ada banyak lagi ni nak belajar ni. Cikgu teruskan ya. Okey. Sekarang kita jom buat aktiviti. Yes. Alright. Seterusnya. Cikgu nak kamu ambil buku tulis. Tuliskan hari. Tuliskan tarikh hari ni. Tuliskan tajuk berkomunikasi. Kemudian lukiskan gambar si ikan comel ni. Pandai lukis kan? Kalau tak pandai lukis ikan ini ikan apa? Betul, ikan emas. Kalau tak pandai lukis ikan emas, tak apa, lukislah apa-apa ikan sekalipun, tak kisah. Okey, sekarang bawah dia, kotak ni kamu buat besar sikit lah. Maksudnya ikan tu lukis besar sikit. Sekarang ni berkomunikasi kita menggunakan dalam bentuk gambar. Sekarang ceritakan berkenaan
haiwan di dalam gambar di atas. Bina 4 ayat. Di bawah ini cikgu dah sediakan 4 garis. Berarti kamu bina 4 ayat. Contoh yang pertama, kamu pun tulis. Ikan ini ialah ikan emas. Itu satu ayat kan? Macam mana kamu tahu itu ikan emas? Dengan cara melihat gambar. Jadi daripada gambar, kita dapat maklumat. Itulah yang dipanggil berkomunikasi. Untuk ayat 2, 3 dan 4, cikgu harap kamu dapat buat ya. Bagus anda murid cikgu. Terus seterusnya, muka surat sebelah, kamu lukis dulu carta organisasi kelas ini. Guru besar Cikgu Kak Ros, guru kelas Cikgu Abang Saleh, ketua kelas Ehsan, penolong ketua kelas Upin Ipin, bendahari Meme, ahli kelas Fizi Jarjit Raju Susanti. Kemudian, kamu salin soalan 1, 2 dan 3 dan cubalah jawab. Mana nak dapat jawapan? Betul. Rujuk pada carta di atas. Okey, bagus Senang je kan? Seterusnya, buka buku aktiviti. Buku aktiviti ni pada muka surat. Sekejap ya, cikgu tengok. Muka surat 7. Jadi pada muka surat 7, tuliskan tarikh macam biasa di atas, tarikh hari ini. Kemudian arahan dia, sambungkan titik-titik bagi melengkapkan gambar di bawah. Jadi kamu bermula dengan nombor 1. Nak guna pensel warna pun boleh biar cantik Mula dari nombor 1, kamu jalan-jalan sampailah jalan-jalan dah habis. Siap. Kemudian kamu warnakan dia punya cangkerangnya supaya cantik. Cangkerang siput warna apa nanti kamu boleh fikir. Kemudian jawablah soalan. Soalan A dan juga soalan B. Tulis elok-elok tau. Okey, satu lagi pada muka surat sebelahnya, muka surat 8. Muka surat 8 melengkapkan jadual. Macam tadi kita tengok kita belajar guna jadual juga kan? Jadi daripada jadual kita boleh dapat maklumat juga. Macam biasa tuliskan tarikh, kemudian arahannya. Baca betul-betul Lengkapkan jadual di bawah. Alah, cikgu dah tertekan pula. Okey, tak apa. Kamu boleh rujuk buku aktiviti muka surat 8. Lengkapkan jadual di bawah. Kemudian warnakan anak ayam mengikut bilangan yang ada pada gambar. Dan di bawah tu, kamu tulislah nama tuan punya reban tu. Nisa, Kanang, Kugan dan juga Meling. Baiklah, setelah kamu dah siap, jangan lupa beritahu cikgu, maklumkan kat cikgu, PM dekat cikgu, kerja kamu semua. Macam mana? Faham ke tak faham maksud berkomunikasi ni? Senang je kan? Jadi berkomunikasi bermaksud kita menyampaikan maklumat ataupun kita mendapat maklumat. Daripada mana? Ada 4 sumber maklumat tadi. Ingat lagi? Okay, apa dia yang pertama? Apa dia yang pertama? Kita dapat maklumat dari mana? Betul, dari gambar. Okey, yang kedua, kita boleh dapat maklumat dari mana? Carta. Yang ketiga, dari graf. Dan yang keempat, kita boleh dapat maklumat daripada model. Baiklah, cikgu rasa setakat ini sahaja penerangan cikgu berkenaan dengan kemahiran berkomunikasi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu seterusnya untuk tajuk seterusnya. Jadi cikgu harap kamu dapat siapkan kerja supaya dapat faham dengan baik. Jadi sehingga kita bertemu lagi, cikgu ucapkan selamat belajar dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.